Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang membantu menyiapkan tugasan ini. Nama saya Muhammad Hazmi Kashfi bin Qasim. Nombor matrik D20313186. Hari ini kami dari kumpulan ketiga dan kami akan menyampaikan sebuah tajuk yang telah diberi oleh Ustazah kami, iaitu Ustazah Ibtisam binti Ibrahim, yang mana tajuk yang kami dapat iaitu terutusnya Nabi SAW menjadi Rasul. Ketika baginda berumur 30 tahun lebih, baginda sering beruzlah ataupun berkhalwah, ataupun dalam bahasa kita menyendiri di suatu tempat yang sunyi, iaitu di Jabal Nuh. Di atas Jabal Nuh tu ada satu gua yang dinamakan Gua Hira. Ketika kenapa Nabi suka menyendiri? Nabi ketika itu di masyarakat Arab, yang kita tahu masyarakat Arab ni gemar melakukan maksiat, berjudi, berzina. Contoh paling mudah kita tengok masyarakat kita sekarang ni, pergi mana-mana bawa seorang perempuan, berpegang tangan yang bukan mahrim, dan mereka suka melakukan maksiat. Dan kita pun sangat rimahlah kenapa keadaannya, situasinya macam-macam sebegini kan, sebegitu rupanya. So tak langsung kita pun akan pergi ke satu tempat yang sunyi. Tempat tu untuk kita muhasabah balik lah. Contohnya para ahli ulama, ataupun kita sendirilah. Kita sendiri pun kalau kita rasa benda tu tak kena ataupun kita tertekan, kita pun suka untuk asingkan diri seketika untuk kita nak tenangkan diri kita ataupun kita nak beribadah kepada Allah. Nabi ketika menyendiri ni bukan selalu, tapi kadang-kadang lah. Sebabnya Nabi pun dia ada tugasan dia juga. Dia pun seorang ayah. Ketika itu anak Nabi Ibrahim, Qasim, Abdullah, ketika itu mereka telah dilahirkan. So kat situ Nabi seorang ayah dan Nabi juga seorang suami, yang mana baginda juga ada tanggungjawab. Bukan baginda nak larikan diri pada masyarakat, bukan. Baginda untuk nak relax, dia nak tenangkan diri dia. Dan baginda pergi ke Gua Hira ni bukan saya saja, tak lain tak bukan dia nak beribadah kepada Allah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS. Ketika umur 40, iaitu 17 Ramadan, datangnya malaikat alaihi salam. Ketika itu malaikat belum lagi menyumpahkan tubuh dia yang asal. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam menyebabkan dirinya sebagai seorang lelaki. Time itu Nabi buat hairan lah, siapa dia lelaki ni? Maklumlah baginda dia kenal Bani Khuzai'ah ke Bani yang di Mekah kan. Nabi kenal semua orang. Dan tiba datangnya seorang pemuda ni, siapa dah Nabi tak kenal. Dah datang, lepas tu di tangan malaikat Jibril alaihissalam bawa satu lembah ayat Quran dan suruh Nabi baca. Nabi tak tinggi baca. Ketika itu malaikat Jibril memeluk Nabi sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril peluk dan disuruh Nabi baca. Nabi menjawab, Nabi Khurid. Nabi tak tinggi baca. Dan dipeluk kali kedua, disuruh baca juga. Dan Nabi pun menjawab jawapan yang sama. Nabi tidak boleh baca. Lalu dipeluk kali ketiga, sehingga itu Nabi sesak nafas. Tak ada nafas dan dilepaskan. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menyuruh Nabi ikut apa yang malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu di tangan malaikat Jibril alaihissalam ada satu lembah ayat Quran, iaitu yang kita tahu wahyu yang pertama yang diturunkan di muka bumi, surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa maksud dia? Maksud dia, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Dan Allah
menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Allah mengajar manusia dengan pena, dan Allah mengajar manusia dengan benda yang manusia tidak ketahui. Okay. Ketika itu baginda umur 40 tahun. Ketika itu seluruh makhluk bumi ataupun alam, daripada arash hingga ke alam manusia, jin, haiwan, tumbuhan, termasuk sekali semua alam, mereka memang seronok. Sebabnya Nabi ni dalam Al-Quran Allah beritahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, iaitu Nabi ni tugasnya untuk menyempurnakan akhlak-akhlaknya. So kat sini nak kita memang bergembira lah, berseronok lah semua orang. Anak-anak ni semua seronok dapat tahu bahawanya Nabi ni seorang Rasul. Ketika selepas kejadian itu, baginda berasa takut, rasa macam rasa kita cuak lah, takut sangat, siapa dah semua gelabah. Dan baginda pun nak turun pada Gua Hira, nak pergi ke rumah dia. Ketika itu Nabi Muhammad SAW melihat di antara Mekah tu, malaikat Jibril dia datang dengan ditunjukkan sifat aslinya, itu tubuh dia lah, yang dalam kitab Muttafaqun alaih, riwayatnya sahih, menunjukkan malaikat Jibril mempunyai 600 sayap yang meliputi timur dan barat kan. Itulah Nabi tengok, takutlah. Macam kita pun takut lah. Kita pun tak pernah nampak, contoh lah, alam gaib kita pun tak pernah nampak. Tentu kita nampak, kita pun muka pucat. Dan tu Nabi bergegas, penuh ketakutan, bimbang atas keselamatan dirinya. Dia pergi ke rumah dia, dia ketuk. Dia panggil isteri yang tercinta, iaitu Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah SAW beritahu ke isterinya, berkata, Zambiluni, iaitu selimulah aku. Sayyidina Khadijah tak cakap banyak, dia terus selimut Nabi. Dalam beberapa saat atau beberapa jam macam tu, barulah Rasulullah cerita balik apa yang kejadian yang berlaku. Setelah itu nak bagi tahu kebijaksanaan isteri tercinta dia, iaitu Sayyidina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia bagi tahu, takkan Allah nak sia-siakan ataupun nak melakukan tidak baik kepada Nabi Muhammad. Sebabnya Nabi Muhammad ni penduduk Mekah semua kenal dia. Dia ni seorang Al-Amin. Selain daripada itu, Rasulullah juga bila orang gaduh, Rasulullah nak rapatkan balik hubungan silaturahim. Selain daripada itu pula, Rasulullah ni suka menyambut tetamu yang datang pada rumahnya. So kat situ, takkanlah Allah nak sia-siakan Nabi Muhammad. Kat situ kita pun fikir, macam mana Siti Khadijah boleh memberinya positif, kata-kata positif. Sebabnya Siti Khadijah ni bukan Nabi, bukan Rasul, tapi macam mana dia beryakin tu. Lepas tu nak bagi tahu, seorang isteri ni adalah tulang belakang suami. Seterusnya, tanpa meninggalkan masa, Siti Khadijah pun membawa Nabi ke pakciknya, iaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia beritahu kepada Nabi bahawa itu adalah suatu berita yang gembira kepada Nabi. Bukan kepada Nabi sahaja, kepada seluruh umat manusia, seluruh alam, bahawa Nabi Muhammad SAW ni adalah Nabi akhir zaman. Dan itu Waraqah bin Naufal beritahu, dia merujuk pada kitab yang lama seperti Injil, Taurat, Zabur. Beritahu yang datang kepada kamu itu adalah Al-Akhbar, yang bermaksud malaikat Jibril. Dan lalu berita gembira ni sangat menyenangkan hatilah. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi nak pergi ke satu tempat tu, Nabi terdengar satu suara yang bagi salam kepada dia, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad dia tengoklah cari siapa ada yang bagi salam tu. Tak nampak, tak tahu, tak ada orang tadi tu. Kali kedua pergi, dengar orang panggil salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Nabi pun cepat-cepat kali tengok seketul batu yang bagi salam kepada Nabi. Tu Nabi pun hairan, kalau aku Rasulullah, apa tugas aku? So cerita dekat sini nak kita memang makhluk lain seperti yang tumbuh-tumbuhan ke, dia ketahu Nabi Muhammad ni adalah seorang Nabi. Seterusnya kawan saya akan menceritakan selanjutnya
Dipersilakan. Menceritakan, dan Waraqah bin Naufal mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat. Dan Waraqah bin Naufal menceritakan kepada Nabi iaitu tiada Nabi dan Rasul selepas beliau. Setelah ini, seterusnya akan disambung oleh kawan saya. Saya Muhammad Ali Ashraf bin Effendi, nombor metrik saya di 2031888. Hari ini saya akan meneruskan lagi penerangan saya melalui penerangan saya yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, pemilikan mendapat wahyu pertama. Selepas kejadian Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Malaikat Jibril AS, apabila Malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama, maka kat situ Nabi Muhammad ketika itu dia menjadi sangat takut. Dan apabila dia sangat takut, lepas kejadian itu dia terus balik rumah dan meminta Siti Khadijah untuk menyelimukan dia dan sebagainya. Dan seterusnya apabila Nabi Muhammad SAW dia berjumpa dengan Waraqah Ibn Naufal, Waraqah menceritakan tentang apa yang akan berlaku sekiranya Nabi Muhammad SAW berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam kepada kaum penduduk-penduduknya. Selepas Waraqah menceritakan kejadian yang akan menimpa pada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dia tidak percaya dengan kata-kata Waraqah, kerana Rasulullah SAW merasa hairan dengan apa yang diceritakan oleh Waraqah, kerana baginda mengetahui bahawa kaumnya mencintai dirinya disebabkan akhlak yang dimiliki oleh baginda, dan baginda sentiasa bercakap benar. Dan disampaikan penduduk-penduduk kat situ menggelarkan diri Nabi adalah sebagai Al-Amin, iaitu orang yang boleh dipercayai. Selepas itu baginda bertanya kepada Waraqah, adakah mereka akan menghalau aku? Waraqah menjawab, tidak ada seorang lelaki pun yang membawa apa yang kamu bawa melainkan dia dimusuhi. Perkara ini telah dijelaskan sendiri dalam Al-Quran, iaitu surah Ibrahim ayat yang ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alladziina kafaru li rasulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Yang bermaksud, dan orang-orang yang kafir itu berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Kiranya apa yang saya faham di sini, bahawa jika Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan ajaran Islam untuk mereka suruh mereka menyembah Allah, jangan menyembah patung, jangan minum arak dan sebagainya, mungkin kat situ kita boleh nampak bahawa penduduk situ memang tidak akan mendengar apa yang tidak akan ikut apa yang Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam itu, kerana bagi mereka sudah terikut dengan zaman-zaman nenek moyang mereka, iaitu menyembah patung berhala dan sebagainya. Untuk menyempurnakan pembenaran Waraqah terhadap risalah kenabian diberikan kepada Rasulullah SAW, dia berkata, sekiranya aku masih hidup pada hari kamu dihalau, aku akan membantumu sekuat tenagaku. Terus apa yang jelaskan di sini, bahawa Waraqah dia mengatakan bahawa sekiranya pada zaman Rasulullah SAW apabila dia berdakwah, maka Waraqah akan mengikuti sekali dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia akan follow, dia akan ikut apa yang Nabi Muhammad buat, apa yang Nabi Muhammad lakukan kepada kaum penduduknya. Dan beberapa lama kemudian selepas itu Waraqah menemui ajalnya. Selepas itu wahyu terhenti. Ada yang beberapa pandangan ulama mengatakan bahawa mungkin wahyu itu terhenti selama beberapa hari, mungkin beberapa minggu, ataupun mungkin beberapa bulan. Wallahualam, Allah saja yang tahu berapa lama tempoh masa wahyu itu terhenti. Jadi perberhentian wahyu berlaku supaya Rasulullah SAW merasa rindu untuk menerimanya. Perkara ini benar-benar berlaku. Kesan perberhentian ini amat dirasai oleh Rasulullah SAW, sehingga setiap kali baginda berada di puncak bukit, baginda terasa ingin terjun kerana mengenangkan Allah telah melupakan dirinya selepas baginda diberikan nikmat yang besar itu, iaitu nikmat pemilihan sebagai penghubungan di antara Allah dan makhluknya. Selepas itu malaikat Jibril muncul dan berkata, kamu adalah utusan Allah yang sebenarnya. Dengan itu Rasulullah SAW merasa tenang selepas kejadian itu, dan baginda pun membatalkan niatnya untuk terjun atas bukit itu. Jadi apabila malaikat Jibril turun ke bumi, dia turun dan dia bersayap terbang menuju ke bumi, dan dia berubah menyerupai jadi manusia seperti kita. Jadi sebab itu mulalah wahyu turun semula, wahyu kedua yang Nabi Muhammad SAW dapat daripada malaikat Jibril. Jadi
Setelah itu malaikat muncul dan berkata, kamu adalah utusan Allah yang sebenarnya. Dengan itu lepas itu apabila Allah menghendaki cahaya agamanya menampakkan diri di alam ini, maka dia menurunkan kembali wahyu kepada Rasulullah SAW. Selepas kejadian itu, wahyu turun semula. Ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba baginda terdengar suara dari langit. Lalu baginda mendongak ke atas, baginda melihat ke atas bawah. Ketika itu baginda melihat malaikat Jibril yang mendatangi di Gua Hira, sedang duduk di antara langit dan bumi. Selepas itu Nabi Muhammad dia menjadi takut sebab dia pernah kena kena dengan malaikat Jibril, sampai ada malaikat sampai Rasulullah SAW dia takut menggigit, sampai kan dia minta isteri baginda, Siti Khadijah menyelimutkan badan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu maka Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujja zahfajur wa la tamnun tastathir wa li rabbika fasbir. Yang bermaksud, wahai orang yang muslimun, bangunlah maka berilah peringatan, dan Tuhan kamu maka anggungkanlah, dan pakaian kamu maka bersihkanlah, dan kejahatan maka jauhkanlah, dan jahat kamu memberi dengan tujuan memberi lebih banyak, dan untuk melakukan perintah Tuhan kamu maka bersabarlah. Surah daripada daripada surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ke 7. Kiranya masuk daripada surah ini ialah dia beri kita peringatan bahawa berilah amaran kepada manusia sekiranya mereka tidak meninggalkan kesesatan dan sembahan yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. Maksud dan Tuhanmu ialah maka agungkanlah, ialah perbuatan mengagungkan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu benda, iaitu seperti patung berhala. Tidak boleh menyekutukan patung berhala dengan Allah, sebab itu adalah perbuatan yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksud dan pakaian kamu maka bersihkanlah, iaitu supaya kamu berada dalam keadaan bersedia bertemu dengan Allah. Kiranya contoh kita boleh ambil kat sini ialah bila kita ingin sembahyang, kita ingin sembah kepada Allah, dalam keadaan kita mestilah kita bersuci daripada semua kekotoran yang ada dalam badan kita. Maka ini kerana seorang yang mukmin tidak layak berada dalam keadaan kotor dan bernajis. Masuk dan kejahatan maka jauhkanlah, ialah jauhilah sebab-sebab yang membawa kepada kejahatan dan siksaan Allah dengan cara mentaati Allah dan melaksanakan arahannya. Kiranya apa yang Allah mengarahkan kita, menyuruh kita untuk membuat kebaikan dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perka yang keji, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Just kita follow apa yang Allah menyuruh kita untuk buat baik supaya kita mendapat pahala. Apa suatu kebaikan yang kita buat di dunia, insya-Allah ganjarannya akan ada di akhirat, insya-Allah. Jadi perkara-perkara baik kita harus dilakukan dan dunia, dan perkara-perkara yang jahat kita harus buang, jangan kita ambil. Jadi ini bukanlah ciri orang yang terpemurah. Kiranya apa yang di sini ialah jangan kamu memberi suatu pemberian kepada seorang yang mengharapkan pembalasan yang lebih apa yang diberikan daripada penerimaan pemberianmu. Ini bukanlah ciri orang yang pemurah. Kiranya ada satu ayat Al-Quran ni menerangkan kepada kita, apa yang saya faham ialah jika contoh saya ini memberi memberi wang sebanyak RM10 kepada seorang itu, dan saya saya niat dan berhati ini orang berharap orang itu akan membalas kepada saya, tapi ganjarannya lebih 2 kali ganda ganjaran daripada saya memberi ganjaran kepada dia. So perkara-perkara itu adalah ciri orang yang tidak ikhlas melakukan suatu kebaikan atas dunia ini. Dan sungguhnya perkara-perkara itu Allah Subhanahu Wa Taala dia akan tahu setiap hamba-hambanya, iaitu apa yang niat dalam hati hambanya. Kalau niat kita untuk kebaikan, insya-Allah Allah akan memberi ganjaran. Dan jika niat kita melakukan kejahatan, dan benda itu juga akan mendapat ganjaran juga di akhirat nanti, insya-Allah. Ini bukan ciri orang yang pemurah. Maksud dan untuk melakukan perintah Tuhan kamu maka bersabar. Ia kamu hendaklah bersabar dalam menghadapi penyiksaan yang kamu akan hadapi ketika menyeru agama mereka kepada Allah. Sekiranya apa yang saya faham dalam ayat ini ialah Allah menyuruh kita untuk bersabar dengan setiap ujian duga yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap yang ujian yang Tuhan memberi kepada kita ada hikmah sebab itu. Jadi kita hanya bersabar dengan ujian itu, dan kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti mudah-mudahan kita berdoa banyak-banyak kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, semoga Tuhan sentiasa memberikan kemudahan kita selalu, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Baiklah kawan-kawan saya yang dikasihi sekalian, pada ketika itu, pada zaman itu Rasul hanya seorang, dan yang masuk Islam hanya 1 orang. Begitu besarnya tanggungjawab Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam.
Maka turunlah ayat Quran yang menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah secara berterang-terangan di dalam surah Al-Hijr ayat 94 yang berfirman, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, yang bermaksud, maka sampaikanlah Muhammad secara berterang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Maka Nabi Muhammad pun pada umur 40 hingga 43 itu dia berdakwah secara berterang-terangan, menyampaikan dakwahnya di penduduk setempat dan membacakan ayat Quran secara bersuara dan tidak lagi bersembunyi dan berrahsia. Di samping itu, markas untuk sebarkan Islam pada ketika itu di rumah Al-Arqam ibni Abi Arqam. Itu adalah salah satu strategi Rasulullah untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Dakwah Nabi Muhammad ini hampir setiap hari ada orang yang memasuki Islam. Antara yang paling awal yang memasuki Islam pada ketika itu ialah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, Abu Ubay Al-Jarrah, Bilal bin Rabah, Zaid ibn Harith, Kharijah bin Khuwailid. Orang Quraisy pada ketika itu, iaitu kerajaan, mereka tidak suka dengan penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sesiapa sahaja yang masuk Islam akan ditangkap, dikurung, dirantai, dipukul atau dijemuk di tengah panas. Itu adalah satu penderitaan para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Rata-rata yang masuk Islam pada ketika itu adalah orang yang mustada'afin, iaitu orang-orang yang lemah, tidak ada pangkat dan harta. Orang Quraisy tidak berpuas hati dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka tidak berani untuk berbuat apa-apa ke atas Nabi, kerana Nabi Muhammad SAW dijaga oleh ketua penduduk Mekah, iaitu Abi Talib ibn Abu Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi. Seterusnya, pembesar-pembesar Quraisy mereka pun mendatangi Abu Talib selaku pemimpin Quraisy. Lalu mereka mengatakan, anak saudaramu ikut campur urusan kepercayaan kami dan menentangnya. Dan dia juga mengatakan bahawa nenek moyang kita juga berada dalam kesesatan. Lalu mereka menyuruh Abu Talib untuk mencegah anak saudaranya itu, ataupun biar kami yang uruskan dia. Lalu Abu Talib memujuk mereka dengan penuh lemah lembut. Lalu mereka pun pergi dengan harapan bahawa Abu Talib akan mencegah anak saudaranya itu. Akan tetapi Abu Talib tidak mencegah anak saudaranya itu, dan Nabi Muhammad SAW pun terus melanjutkan dakwahnya. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy merasa kesal, dan mereka pun mendatangi Abu Talib buat kali keduanya. Kali ini mereka berkata dengan nada yang lebih kasar. Begini perkataannya, sudah cukuplah, kami tidak dapat bersabar dan berdiam diri seperti ini. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Walaupun salah satu dari dua kelompok ini hancur, biarlah kelompok yang lain tetap dalam keadaan yang tenang. Apabila kamu tetap memihak kepada Muhammad SAW, kami akan memisahkan diri darimu. Kali ini Abu Talib dia ambil peduli kerana sudah ada orang yang masuk Islam dibunuh oleh Quraisy. Lalu dia pun memanggil Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan perbicaraan yang terjadi di antara dia dan kaum Quraisy. Lalu Abu Talib berkata, wahai anak saudaraku, untuk masa depan kamu dan keluarga kamu, aku tidak mahu kamu dan keluargamu disakiti, diganggu, kerana kaum Quraisy dia akan berdiam diri. Wahai anak saudaraku, boleh tidak kamu hentikan dakwah ini? Apabila Nabi mendengar ayat itu, seperti kiamat baru berlaku, kerana Nabi mendengar ayat itu daripada orang yang paling kuat mempertahankannya. Lalu Nabi bertanya, ya Ammah, wahai bapa saudaraku yang aku sayang, adakah kamu sudah selesai memberitahu apa yang hendak kamu beritahu?
Abu Talib menjawab, "Ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi pun mengalirkan air mata dengan banyak. Nabi sangat sedih ketika itu. Dalam keadaan air mata yang berguguran laju, Nabi bangun dan seraya berkata, "Ya Ammah, wahai bapa saudaraku yang aku sayang, wallahi, demi Allah, seandainya mereka meletakkan sebagai hadiah matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku." Yang ni nak cakap bahawa hadiah ni yang besar, sangat besar, untuk aku tinggalkan agama ini, urusan agama ini, perjuangan agama ini, nescaya sekali-kali aku tidak akan meninggalkan agama ini, sama ada aku menang ataupun aku mati kerana memperjuangkan dakwah dan penyebaran agama ini. Hadis sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Ishaq dalam Maghazi Sirah Ibn Hisham. Lalu Nabi pun meninggalkan tempat itu. Melihat betapa sedihnya anak saudaranya, maka Abu Talib pun memanggil anak saudaranya lalu berkata, "Wahai anak saudaraku, teruskanlah tugasmu selama aku masih hidup. Mereka tidak dapat melakukan sesuatu terhadapmu." Maka dengan ini berterusanlah Abu Talib mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat sini ni kisah yang menarik. Seorang bapa saudara yang bukan Islam menolong anak saudaranya yang Islam yang berlainan agama daripada dia kerana sayang akan anak saudaranya itu. Okey, kalau Abu Talib ni dia memeluk Islam, maka kedudukan darjat dia dalam Islam ni amatlah tinggi. Okey, sekian, terima kasih daripada kumpulan kami, kumpulan 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.